pengenalan dan latar belakang projek, proses penghasilan projek, manual pengguna projek, kekuatan kelemahan, cabaran dan juga penutup. Okey, untuk pengenalan dan latar belakang projek saya yang saya hasilkan adalah kacing. Projek yang ini merupakan projek yang boleh dihasilkan selaras dengan keperluan penilaian berterusan untuk menilai beberapa elemen pengetahuan asas kewangan. Nama permainan ini adalah hasil inspirasi daripada bunyi penggera pengetahuan telefon pintar masa kini apabila perpindahan wang dari satu akaun ke satu akaun yang lain berjaya. Contohnya macam touch and go tu, bila kita berjaya kan nanti dia kacing. Kemudian permainan ini memerlukan 4 orang pemain dan seorang pengurus bank. Bentuk permainan ini diinovasikan daripada permainan ludo atau nama lainnya ialah Indian Pachisi, iaitu permainan papan yang menjadi permainan kebangsaan India suatu masa dahulu. Okey, seterusnya. Okey, proses penghasilan projek bermula daripada pemilihan sumber rujukan dan pembinaan draft permainan. Jadi, yang saya hasilkan ni adalah hasil daripada yang bentuk asal dia macam tu. Cuma macam yang Syafiqah buat tadi, dia ada empat tempat mula tu, tapi saya ubah dia sikit. Jadi macam setiap warna tu ada satu sahaja tempat mula. Contoh macam biru kat sini, kuning kat sini, hijau kat sini dan merah kat sini. Semua tempat mula berbeza-beza, tetapi bentuk perjalanan dia tu sama. Yang mana pada akhirnya nanti semua perlu balik kepada rumah mengikut warna masing-masing. Kemudian yang kedua adalah draft susunan papan kacing ni, iaitu aset-aset yang saya nak letakkan dalam ni. Aset-asetnya contoh macam pelaburan emas, pelaburan rumah, pelaburan tanah, tanaman, tanah lot untuk dusun. Kemudian ada kereta, ada tempat percutian dan juga ada macam ada yang tempat kita boleh infakkan, contoh macam madrasah, masjid, buat sekolah dan juga ada tempat untuk kita bayar zakat. Dan kemudian pembinaan soalan dan ketentuan, yang ini denda dan juga peluang. Untuk soalan ni, contoh tempat soalan adalah yang macam ni. Ni soalan. Jadinya kat tempat soalan ni pemain kena jawab soalan bila dia dapat tempat tu lah. Contoh soalan yang saya bina ialah berdasarkan jumlah aset sedia ada anda, berapakah jumlah aset yang mampu memberikan keuntungan? Maksud keuntungan kat sini adalah apa yang dia laburkan lah. Tapi kalau dia beli, benda tu tak jadi untung lah, benda tu hak milik. Okay, seterusnya kalau ketentuan ni boleh jadi denda atau boleh jadi peluang. Contohnya dapat wang insentif. Tapi kalau denda, contohnya mesti kena bayar lah kat bank. Kemudian draft perincian jualan pelaburan aset. Contoh macam kat sini saya ada buat batu kurau perak. Jadi tempat tu adalah tempat untuk pemain beli untuk jadi satu tempat pelaburan. Dia boleh buat dusun kat situ, tempat durian. Jadi dekat situ bila pemain nak beli, saya ada tawarkan untuk insurans tanaman, yang mana bila contoh banjir berlaku ataupun kerosakan berlaku, ada cover insurans. Sebelum saya terlupa, sebelum nak start main tadi, bermula dekat tempat mula setiap pemain tu ada insurans nyawa. Contoh insurans nyawa yang saya buat, contoh insurans nyawa, lepas tu dia ada beberapa plan. Ada plan gangsa, perak, emas, semua harga lain-lain. Dan setiap satunya tu dia tawarkan produk yang berbeza-beza lah. Dan seterusnya draft pembinaan wang dan ketetapan nilai mata wang. Nilai mata wang ni saya guna ringgit je, cuma bentuk dia tak macam wang biasa lah. Wang biasa kan panjang, tapi saya buat memanjang ke bawah. Dan kemudian hasil akhir, yang ni bahagian depan dia, tempat bermain, ada manual pengguna dalam bentuk QR code. Yang ni bahagian belakang pun ada juga kalau tak nak scan. Okay, seterusnya manual pengguna. Setiap sudut adalah tempat bermula bagi setiap pemain, macam saya cakap tadi. Setiap pemain akan memulakan permainan dengan RM15,000 sebagai wang pinjaman permulaan permainan, yang mana duit tersebut perlu dipulangkan semula kepada bank pada akhir permainan. Sebab kalau tak ada wang permulaan tu, macam mana dia nak
buat nak beli insurans dan sebagainya kan. Okay, seterusnya pemain perlu membuat pusingan sebanyak 3 kali sebelum masuk ke rumah asal mengikut warna masing-masing untuk menamatkan permainan. Okay, macam kalau yang nampak kat sini, warna hijau ni 1, 2, 3, 4, 5 untuk dia sampai ke 4 hujung. Semua warna ada 5, 5, 5, 5 untuk sampai ke rumah asal. Tapi sebelum dia masuk ke rumah asal, dia perlu pusing dulu. Contoh dia start kat sini warna hijau, start. Dia perlu pergi ke sini dulu, sini pusing. Bila dia tiba tempat asal, dia akan dapat 15,000 semula. Dah cukup 3 kali round, baru dia boleh tiba sini, baru boleh pergi ke sini. Jadi dia kena 3 kali round lah. Untuk 3 kali round tu juga untuk memastikan dia dapat pulangkan balik modal yang diberi pinjam pada permulaan permainan tu. Tempoh pemain adalah sehingga 3 orang pemain berjaya tiba ke rumah akhir masing-masing. Untuk kita tahu siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau nombor 4 tu dia memang malas lah. Okay, Sekejap. Okay, yang ni menu pengguna untuk penentuan giliran. Setiap pemain boleh dadu. Giliran pemain adalah mengikut angka menurun. Jadi siapa pertama, kalau katakanlah pemain pertama dia dapat angka 6 dadu dia. So dia jadi pertama lah. Yang 5, 4, 3 tu jadi pemain ketiga, kedua, 2, 3, 4. Keselamatan pemain. Semua pemain digalakkan untuk membeli plan insurans nyawa sebelum memulakan permainan. Harga insurans nyawa bergantung kepada plan yang dipilih. Urus niaga pembelian insurans adalah bersama dengan pengurus bank. Bayaran ansuran bagi pembelian insurans nyawa adalah dibenarkan dengan syarat pembayaran maksimal sebanyak 3 kali. Contoh macam insurans paling mahal adalah 21,000. Jadi boleh bayar 3 kali. Bila lalu tu boleh bayar 7,000. Seterusnya, penentuan pusingan. Pengurus bank akan melepaskan pemain ke zon rumah masing-masing pada pusingan akhir. Pengurus bank tidak memberi wang 15,000 pada pusingan ketiga. Sebagai bukti, itu adalah pusingan yang terakhir dan penolakan daripada jumlah yang diberi pinjam. Kemudian untuk pembelian aset, pemain akan menerima kad pembelian apabila sesuatu aset itu dibeli. Urusan menaik taraf pembelian adalah urusan bersama pengurus bank. Pemain lain yang berada pada tempat pembelian bukan miliknya dikenaki untuk membayar wang tunai insentif pada pemilik premis. Kalau macam saya buat ni, contoh dia ada perbezaan antara pembelian dan juga pelaburan. Contoh pelaburan ni dia ada satu unit berapa, kemudian boleh naik taraf. Kemudian untuk pelaburan ni dia ada pulangan tunai. Maksudnya bila kita dah habis game, kita akan dapat semula harga tempat tersebut berserta dengan pulangan tunai. Katakanlah pulangan tunai dia 50%. Jadinya harga asal dia 20,000, nanti dia akan dapat 10,000 lah untuk pelaburan tu. Kalau yang kat bawah ni, wang WTI ni adalah wang tunai insentif. Maksudnya harga yang perlu dibayar kalau orang lalu kat tempat tu. Okay, kalau untuk pembelian pula, pembelian ni dia tak ada pulangan tunai. Tu saja beza dia lah. Kemudian kalau tengok dekat sini ada beberapa tempat aset yang dia berwarna pekat. Contohnya macam merah ni dengan kuning ni. Ni maksudnya dia tak ada, bila orang lalu kat situ tak perlu bayar wang tunai insentif. Kiranya kalau orang lalu free je lah. Okay, kemudian lelongan aset. Pengurus bank akan membuat 3 kali sesi lelongan. Pemilihan waktu tertakluk kepada budi bicara pengurus bank. Kemudian muflis kalau tak ada duit ataupun dah tak ada wang tunai lagi. Untuk soalan tu, macam saya cakap tadi, bila dia tiba kat petak soalan tu kena jawab soalan lah. Kalau ketentuan ni pula, bila tiba dekat tempat ketentuan, macam contoh macam tempat ketentuan yang macam ni, jalan rosak ni, tu ketentuan lah, sama ada dapat denda ataupun peluang. Kemudian penentuan pemenang, pemain pertama yang tiba dekat rumah akhir dia tu akan dapat 40,000. Kiranya dapat bonus lah. Yang kedua tiba dapat 30,000 dan seterusnya. Pengiraan jumlah wang tunai semasa, aset semasa, pulangan tunai serta penolakan hutang bank akan ditafsirkan oleh pengurus bank untuk kita tentukan pemenang. Seterusnya, elemen kewangan dalam kacing ni adalah yang pertama sekali hutang, pinjaman wang daripada bank sebagai wang permulaan permainan. Perlindungan dan insurans yang ada adalah insurans nyawa, tanaman, perumahan, kenderaan. Untuk kredit, kemasukan 15,000 bagi setiap pusingan.
Pemerolehan wang tunai insentif hasil daripada kependudukan pemain lain di premis hak milik pemain. Untuk pelaburan, pembelian aset yang memberikan nilai dalam jangka masa yang panjang. Untuk simpanan wang tunai bagi mengelakkan diri daripada diisytiharkan muflis. Dan yang terakhir adalah pengetahuan asas kewangan. Ini pengurusan kewangan peribadi dan tapak soalan yang memerlukan pemain menjawab soalan tentang asas kewangan dan pengaplikasiannya. Okay, next. Okay, kekuatan casing yang pertama sekali adalah pemilihan bahan, iaitu bahan yang mudah diperoleh. Sebab saya guna mounting board, kertas warna dan juga bahan-bahan terpakai. Kemudian saya sampul untuk memastikan kualiti dia supaya kalau hujan dia tak memberikan kesan. Yang seterusnya ringan, mudah dibawa, saiz yang besar untuk lebih mudah kita main. Dan seterusnya gabung jalin ilmu antara ilmu asas literasi kewangan, ilmu yang kita peroleh daripada RMK, KKWK ni. Kemudian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh kita gunakan dekat sekolah untuk menggunakan teknik belajar sambil belajar, teknik belajar sambil bermain. Ilmu perancangan dan pembinaan permainan. Yang ini kita boleh lihat nilai kreatif dan kritis dalam diri kita. Dan seterusnya ilmu muamalat. Saya cuma terapkan ilmu muamalat ni melalui pembayaran zakat fitrah saja. Bayar zakat lah, zakat pendapatan, zakat harta, macam tu lah. Okay, seterusnya kerelevanan. Mempunyai kadar kerelevanan yang tinggi untuk jangka masa yang panjang kerana ia sesuai untuk pemanfaatan pembelajaran sepanjang hayat. Kita boleh upgrade permainan. Saya boleh upgrade permainan ni untuk disesuaikan untuk digunakan oleh orang-orang dewasa juga. Seterusnya, pembelajaran bermakna. Walaupun kita lihat penghasilan projek kewangan ni adalah berkonsepkan stand alone, tapi ia dibantu oleh gabung jalin yang tersirat yang macam beberapa elemen ilmu yang saya dah beritahu tadi. Seterusnya, melibatkan proses pembelajaran bermakna yang kompleks. Ini menerusi konsep KPPB sebab dia melalui 3 proses KPPB yang utama, iaitu proses kejelasan, backward design dan juga plan pembelajaran menggunakan beberapa model pembelajaran yang bersesuaian. Kemudian yang terakhir, keupayaan pemasaran, mempunyai kemampuan untuk dipasarkan dalam dunia pendidikan dan juga boleh digunakan sebagai bahan inovasi untuk kita sebarluaskan lagi. Tapi bila sesuatu bahan tu ada kekuatan, pastinya ada kelemahan. Dan kelemahan yang saya dapat yang pasti adalah keupayaan digital. Kurangnya pengintegrasian bahan berasaskan digital kerana bahan yang dihasilkan ni berfokus kepada bahan berbentuk maujud sahaja. Seterusnya, kesesuaian kadar mata wang. Nilai mata wang yang kurang bersesuaian kerana ia tidak selari dengan kadar mata wang global. Sebab apa? Saya guna wang yang paling kecil adalah 1000. Sepatutnya kalau diikutkan dengan ringgit Malaysia, paling kecil untuk wang kertas adalah RM1. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah nilai pendidikan kewangan Islam yang kurang. Kerana pengaplikasian nilai kewangan yang berfokuskan kepada transaksi jual beli secara konvensional sahaja. Okay, seterusnya cabaran penghasilan. Yang pertama, kemampuan menginovasikan permainan kewangan. Bentuk permainan dan perincian permainan. Contoh macam tadi, asalnya ludo, tapi bila saya nak aplikasikan ludo yang ada 4 tapak tu macam susah. Jadi saya memerlukan bantuan tunjuk ajar dan cadangan daripada pelbagai pihak yang berkemahiran dan pengalaman. Kemudian pengubah suaian draft permainan. Jadi ini disebabkan saya susah untuk aplikasikan ludo 100% untuk dijadikan permainan saya ni. Saya terpaksa ubah hampir 3 kali. Mula-mula nak buat maze runner. Lepas tu maze runner pun macam terlalu susah untuk murid-murid sekolah rendah. Jadi saya tukar lagi. Akhirnya itulah hasil yang terakhir. Dan seterusnya, proses yang rumit dan memakan masa. Kerana permainan yang berbentuk maujud mengambil masa lebih lama untuk dihasilkan berbanding dengan permainan yang berbentuk digital. Seterusnya, proses mengukur, melakar draft, menggunting, menampal, makan masa lah kan pastinya. Dan yang terakhir, menghadapi risiko sengit, tak kemas dan sebagainya. Sekian, itu sahaja. Terima kasih atas masa dan perhatian yang diberikan. Berapa set masa untuk satu permainan? Ketetapan masa tu tak ada. Cuma yang pastinya bila semua dah berjaya melepasi 3 pusingan, kemudian dah boleh masuk ke ruang rumah masing-masing, habislah. Macam tu. Ni 4 nyawa juga ke? Ke satu je? Satu-satu. Syarat satu pusingan tu mesti lalui.
Tapi dapat sebenarnya kita dapat 15,000 kan? Betul. Pasal ni konsep ni bank bagi duit kan. Jadi maksudnya bayaran setiap satu mesinnya bayaran dia dikenakan. Ada? Kita bayar. Okay, right. Apa soalan perubahan itu kan ada. Macam tadi yang Jana cakap permainan ni nak diubah kalau inovasi untuk orang tua kan, untuk golongan yang lebih tua lah. Kiranya ini sesuai untuk kanak-kanak lah. Sesuai untuk kanak-kanak, untuk orang tua pun sesuai. Cuma kalau masa nak upgradekan lagi dengan level pemikiran orang dewasa, saya rasa soalan-soalan yang saya nak letakkan tu di-upgradekan jugalah levelnya. Kemudian untuk beberapa contoh macam Maybank, untuk bank-bank ni kan, kita tambah lagi. Contohnya macam perincian, contohnya macam ada dividen, nilai dividen yang tepat. Dia macam ni harga dia, saya meletak je harga dia. Macam Tapi kalau kita tengok dari yang lain kan, kalau kita tengok awak tak terangkan lah, tak tahu pun sebenarnya nak stok kat mana kan. Jadi patutnya menyangka itu nak stok tu buat dalam bentuk rumah kan. Letak dalam bentuk pakai nama hexagon kan. Hexagon yang bentuk kan. hexagon. Ini jauh di Kat sini akhir dia. kan. Macam tak nampak sangat. Tak nampak sangat. Kalau awak tukar pada hexagon yang last pada bentuk rumah, dia akan nampak waktu stop dia cuma mula pun tak betul nampak. Tak buat bentuk apa? Circuit light. Buat bulat. Circuit light kan? Circuit light kan hijau. Hijau jalan kan? Mula dengan akhir. Yang lain macam jalan kan? Mula tu letak warna putih je. Aku lupa dia. Jadi dengan simbolik macam tu. Okey, terima kasih Jana. Lagu ni lah Surya. Cik Pia. Aku cakap dia baru Surya tu. DJ tu dekat. Tinggallah kalau kajian itu. Kalau kita tak